InsyaAllah majlis dengan keramaian yang silakan Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya alim, alimna al-Qur'an. Allahumma ya alim, alimna at-ta'wil. Allahumma ya alim, alimna al-bayan. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Yang saya muliakan saudara pengerusi masjid Arakuda, Abang Hamdi, timbalan pengerusi, Ashabul Fadilah Tuan Haji Yusof sebagai imam, seterusnya ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Sungai Arakuda, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berniat i'tikaf di dalam rumah Allah Taala bagi siapa yang belum berniat. Mudah-mudahan kita duduk di sini, kita akan dilimpahkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita mendapat naungan keredaan daripada para malaikat yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari mana-mana penuntut ilmu berada dalam majlis ilmu, maka malaikat itu akan turun. Nabi kata, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan bima yasna. Malaikat itu dia akan menurunkan, merendahkan sayap-sayap mereka kepada penuntut-penuntut ilmu kerana mereka meredai apa yang telah dibuat dan apa yang telah dilakukan oleh penuntut ilmu itu. Hadirin mukminin rahimakumullah, tajuk pada malam ni tuan-tuan sekalian mengenai kematian, apabila menjelangnya saat kematian. Banyak ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, kalau kita baca lebih kurang dalam 114 surah, 30 juzuk bersamaan dengan 6,600 ayat lebih Al-Quran itu banyak juga menceritakan tentang kematian. Untuk apa diceritakan kematian kepada kita? Untuk menyatakan bahawa kita hidup atas dunia ni adalah sementara. Duduk atas dunia, dunia ni sementara. Jangan kita jadikan dunia ni sebagai tempat untuk selama-lamanya. Sebab Abdullah ibnu Umar, seorang pemuda yang rapat dengan Nabi SAW, ketika mana Nabi nak bagi nasihat kepada dia dalam sebuah hadis yang kita duk baca dalam Matan Arba'in An-Nawawi, Imam hadis 40 tu, Abdullah ibn Umar dia kata apa? Akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Dia kata satu hari Nabi dia nak pesan dekat aku, Nabi nak cerita kat aku, Nabi nak bagi wasiat kat aku, dia mai peluk aku. Yang kata Nabi ni, dia meletakkan tangan dia di atas bau aku. Bimankibayya maknanya bau aku. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Nabi kata, wahai Abdullah, hang hiduplah atas dunia ni seperti mana hang adalah orang yang asing. Duduk atas dunia macam mana kita ni orang asing, ataupun 'abirus sabil, ataupun kita adalah orang yang
hanya menetap sementara. Bukan kita bermastautin, bukan kita bermukim, tetapi kita duduk sementara. Apa makna dia tuan-tuan? Macam tuan-tuan mai ke masjid malam ni, saya tengok ada daripada Kulim, ada daripada mana Padang Serai pun ada. Saya tengok mai di sini, sudah pastilah mereka tidak berniat untuk nak terus duduk di sini. Maknanya sekali habis-habis Aisyah pakat balik sebab kita tak mau duduk di sini. Sebab di sini bukan tempat kita. Macam tu juga dunia yang telah dipesan oleh Nabi SAW. Nabi kata jangan jadikan dunia ni sebagai tempat kamu. Maknanya hang duduk sat nanti hang akan mati. Apa tujuan Allah Ta'ala hidupkan atas dunia ni? Nabi cerita, Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni adalah tempat kita bercucuk tanam, hanyalah menjadi jambatan yang akan membawa kita kepada akhirat. Maknanya tuan-tuan, dunia ni bukanlah dunia yang menjadi tempat kekal selama-lamanya. Akan mati nanti. Sebab proses manusia tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah Taala kata macam manalah hampa boleh kufur. Kaifa takfuruna billah. Macam mana hampa boleh kufur? Macam mana hampa boleh ingkar? Ayat ni tuan-tuan sekalian, ayat istifham ingkari kalau kita mengaji bahasa Arab. Maknanya Tuhan tanya ni bukan Tuhan nak jawapan. Tetapi pertanyaan ini nak suruh kita fikir. Seolah-olah macam Tuhan kata, hang mampukah lagi untuk kufur? Takkanlah hampa mampu lagi untuk ingkar kepada aku? Sedangkan hampa dulunya mati. Mati ni mana tak ada? Kita tak ada dulu ni. Summa ahyakum. Kemudian Allah Ta'ala summa yumitukum summa yuhyikum. Kamu dihidupkan oleh Allah, kemudian kamu dimatikan oleh Allah, kemudian kamu dihidupkan pula oleh Allah Ta'ala. Summa ilaihi turja'un. Maka di saat itulah kamu akan dikembalikan kepada aku. Sebelum ni kita tak ada. Kita tak ada tuan-tuan. Sehinggalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan di dalam qadar dia, Tuhan menghidupkan kita. Dan kehidupan itu kita berada di alam ruh. Kemudian kita dihidupkan di alam dunia. Dalam dunia yang ni yang kita alami sekarang. Selepas daripada ni, bila sampai umur kita, bila sampai ketetapan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-7. Tuhan kata apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai kematian. Siapa yang hidup, siapa yang biasa hidup, mesti mati. Dia tak boleh nak hidup selama-lamanya. Hatta Fir'aun sendiri pun, yang menyatakan bahawa dia tidak akan mati, sehingga kan meletakkan diri dia, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang tertinggi, ana uhyi wa umit, aku boleh bagi kehidupan, aku boleh memberikan kematian. Fir'aun sendiri mati tuan-tuan sekalian, dengan kekufuran yang telah dia buat. Dan kelebihan yang Tuhan bagi kepada Fir'aun, sampai sekarang mayat dia itu masih ada di mathaf ataupun di muzium dekat dengan Mesir, untuk menjadi tatapan dan menjadi pedoman serta iktibar kepada kita. Inilah di antara ciri-ciri orang-orang yang menyatakan bahawa dunia itu kekal kepada mereka dan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas, setiap kehidupan, setiap yang hidup itu dha'iqah, dia akan merasai al-maut, iaitulah kematian. Walikulli ummatin ajal. Lalu Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Nisa ayat yang keempat, walikulli ummatin ajal. Makna dia setiap manusia itu, setiap umat itu mempunyai ajal, iaitulah ketetapan-ketetapan yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada dia. Kalau hari ini kita ditetapkan mati, matilah kita hari ini. Sebab apa tuan-tuan? Fa'idha ja'a ajaluhum, apabila telah datang ajal kepada mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan lambat dan tidak akan cepat. Maknanya tepat waktu yang telah ditetapkan malaikat Azrail, malaikat maut, cabut nyawa kita, dia akan hadir pada waktu dia. Sama ada kita bersedia ataupun tidak, sama ada kita mau ataupun tidak, sama ada kita sihat ataupun sakit, sama ada kita nak ataupun tak mau, semua benda tu akan dicabut ketika mana sampai kepada ajalnya. Dalam
surah yang lain Allah Ta'ala sebut, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana sahaja kamu berada, aynama takunu yudrikumul maut, kematian itu pasti akan mendatangi kamu. Tuan-tuan, umur kita makin lama makin meningkat. Daripada hari ke hari, daripada jam ke jam, daripada minit ke minit. Apa yang kita rasa? Bahawasanya nafas telah disikit dan juga dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur telah dipendekkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itulah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ketika mana dia bertanya kepada sahabat dia, disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, apakah yang paling dekat dengan kamu? Maka sahabat menyatakan macam-macam. Adik aku paling dekat, bini aku paling dekat, baju aku paling dekat. Apa kata Imam Ghazali? Benarlah jawapan kamu itu, tetapi yang paling dekat dengan kamu adalah saat-saat kematian kamu. Duk dekat tuan-tuan sekalian, tapi kita tak tahu. Kita tak tahu bila kita nak mati ni. Sebab apa? Sengaja Allah Ta'ala menyembunyikan, Tuhan menyembunyikan bilakah waktu kematian kita, kerana mempunyai berbagai-bagai sebab. Kalau Tuhan bagi tahu kat kita, kata kita 2 minggu lagi nak mati, tuan-tuan sekalian, penuh masjid ni. Kalau Tuhan bagi tahu kat kita, kata hang esok mungkin ada orang mai rumah hang. Siapa dia? Malaikat maut mai. Bini buat kepala ikan malam ni tak makan dah. Kata abang tak makan, hang nak makan macam mana esok malaikat maut nak ambil nyawa aku dah. Tak makan dah, tuan-tuan. Itu hikmah. Hikmah kan? Ya, pasal apa Allah Taala menyembunyikan kematian kita. Dalam surah Jumaat ayat yang ke-62 kita kajian duk baca. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, innal maut, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang selalu kita duk lari daripada kematian tu. Apa makna kita lari? Kita tak mau cerita bab mati, tuan-tuan sekalian. Pernah ada orang tanya ataupun kita pernah penyembang dengan orang tempat kenduri ke, ataupun jumpa orang di kedai makan ke, jumpa hang sihat lagi? Sihat, alhamdulillah. Agak-agak bila kita nak mati? Dia tinggal kita balik rumah tu. Tahan aku baru jumpa hang, lebih buka cerita ni buat apa? Tuan-tuan, tak mau cerita bab mati pun. Hatta kita pergi tengok orang sakit sekalipun, kalau kita memperingati kepada dia tentang kematian pun, hak dia rasa sakit pun jadi sihat dandan. Kan? Kata sabak banyak kata kita hidup dunia tak lama. Dandan dia minta kat doktor, saya nak keluar lah ni. Celakui betul kawan ni mai, bukan nak bagi pesanan elok-elok dia fikir tentang mati pula. Tuan-tuan, Tuhan kata kepada kita, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kamu nak lari-larilah, Tuhan kata. Sesungguhnya fa innahu mulaqikum. Jangan bimbang, yang kata mati tu dia akan datang mencari kamu. Kan dalam surah Luqman, penghujung surah Luqman, tuan-tuan, kajian kita duk baca juga, Allah Taala sebut, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dua ayat yang terakhir surah Luqman kita duk baca. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kita tak tahu benda apa yang akan kita buat dan akan kita dapat esok ni. Tuan-tuan tak tahu esok nak buat apa. Saya ni esok ni nak pergi kerja. Saya kata nak pergi kerja, tengok-tengok sekejap lagi tidur sekejap lagi, tuan-tuan, keras cekung lagu tu. Kita tak tahu benda nak jadi. Nak pergi kerja, tiba-tiba jadi kod lain. Sebab tak ada siapa yang boleh nak abang apa yang akan terjadi kepada dia besok. Melainkan semuanya itu hanyalah perancangan, tetapi perancangan Allah Ta'ala itu yang terlebih baik. Dan Allah Ta'ala kata lagi, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tak ada siapa pun di kalangan kita yang tahu di mana bumi dia akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Walaupun tuan-tuan masuk khairat kematian arah kuda, masuk ni tuan-tuan sekalian, bagi duit, tiap-tiap tahun duk bagi duit. Lepas tu pergi habang pula dekat pengurusi, jumpa Abang Hamdi, abang kata ni aku kaki masjid ni, jadi kubur aku mau duduk dekat dengan masjid. Kan? Tak apa, aku bagi kat hang lah, Abang Hamdi kata. Tengok tuan-tuan sekalian, mati dekat sepadan. Waktu tu nak keluar pergi cari sate ikan kerin tu, mati tang tu. Cop-cop dia main, pasal apa gelap ni, pasal apa sesak dada ni, pasal apa nama peluh mula duk merenek-merenek di apa nama atas dai ni. Kan? Sampai immigration pun tengok, haji okey ke haji? Okey, pam kata pensan tang tu. Lepas tu nak balik main pun dia jadi masalah apa semua, pakai simpan di sepadan yang kita pun.
Walaupun kita duk masuk khairat kematian di sini, semua benda tu Tuhan rakamkan kepada kita. Bukan takat rakam, telah dibaca 1400 tahun yang lalu, dan kita pun duk baca selalu Al-Quran ni tuan-tuan sekalian. Cuma bila sampai kepada ayat-ayat kematian ni, kalau boleh kita selak kepada apa makna yang Allah Ta'ala sebut tentang mati. Dan kebanyakan ayat-ayat yang kita jumpa, Allah Ta'ala mendahulukan kematian daripada kehidupan. Pasal nak suruh kita fikir. Dalam surah Al-Mulk, kalau tuan-tuan baca surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayah. Nampak kita baca ayat tu? Sebab apa Tuhan tak kata alladzi khalaqal hayata wal maut? Pasal apalah Tuhan tak mendahulukan kehidupan, selepas tu baru kematian? Tuhan nak bagi kita ingat bahawasanya ingatlah banyak-banyak kepada kematian, kerana kematian itulah yang akan menghidupkan hati kita untuk terus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat macam tu yang menceritakan mendahulukan kematian. Ingat mati. Sebab tu Nabi kata apa? Kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah dengan kematian itu menjadi peringatan yang terbaik untuk diri kita. Kan? Itu tuan-tuan sekalian. Hatta Nabi SAW, Nabi memberikan kepada kita qiratain, iaitu 2 qirat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kata barang siapa yang salat jenazah, kemudian yatba'uhu, dia ikut menghantar jenazah itu, dia akan mendapat 2 qirat. Sahabat Nabi bertanya, wa mal qiratu ya Rasulullah? Qirat itu apa makna ya Rasulullah? Apakah kiraan dan ukuran kepada qirat itu? Apa kata Nabi SAW? Dia kata 1 qirat itu bersamaan dengan gunung Uhud, pahala yang Tuhan bagi kepada mereka. Maknanya 2 qirat sebesar 2 gunung Uhud Tuhan bagi kepada kita. Apa syarat dia? Kita pergi semayang jenazah, lepas tu kita menghantar jenazah ke kubur sampai habislah segala penyelenggaraan ke atas jenazah itu. Dapat kita 2. Untuk apa tuan-tuan sekalian? Untuk kita mengambil i'tibar. Tuan-tuan pernah fikir tak i'tibar apa kita duk ambil? Kan? Selama ni orang duk meninggal di arah kuda ni saya rasa ramai dah. Kan? Agak-agak dalam ramai-ramai kita duk urus mayat apa semua, kita ambil apa i'tibar tu? Kita tengok macam mana kematian kawan kita. Dia mati macam mana? Allah Ustaz, dia mati hari tu Ustaz, dia nak mai semayang subuh kata. Waktu nak mai semayang subuh macam mana, tak ada lori mana pergi belah dia pula. Allah, mati tu mati dalam keadaan berjihad untuk nak pergi semayang subuh. Yang ni lah yang kita duk dengar satu perkataan, dia kata mati yang dicemburui. Yang tu kita mati hari ni, mati lari daripada semayang subuh, ataupun mati tak mangkit semayang subuh. Nanya lagu tu. Dalam doa tu imam duk baca, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Kan yang tu? Ya Allah, matikanlah kami, bagilah kehidupan penghujung hidup kami, tutuplah kehidupan kami dengan husnil khatimah, dengan kematian hak bagus ya Allah. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Janganlah matikan kami, janganlah bagi penghujung hidup kami dengan penghujung yang tidak baik ya Allah. Itu yang kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ni yang kita nak kena tengok, yang kata i'tibar, yang Nabi suruh kita tengok ketika mana melihat jenazah meninggal, ataupun kita pergi tengok orang-orang yang diselenggarakan jenazah mereka. Tengok cara macam mana dia mati satu. Lepas tu yang kedua, apa yang dia tinggal tuan-tuan sekalian. Dia meninggalkan harta yang banyak, adakah harta itu dimanfaatkan oleh dia? Kita tengok-tengok orang ni kaya, tengok rumah dia sikit punya besar, bila dia mati tak ada apa, rumah pun nampak usang. Lah kali jadi rumah berhantu tu rumah Dracula tu kan. Tengok kawan ni, Allah, miskin dia ni, dia mati miskin, rumah pun kecil, tapi lah yang kata rumah dia tu, dia meninggal je, rupanya dia dah wasiat dia, rumah aku ni hampa buat mahatafiz. Tuan-tuan, rumah aku ni hampa gunalah manfaat. Kalau masjid nak pakai apa-apa, rumah aku buatlah. Masjid guna rumah dia nak buat kenuri kenara apa semua, walaupun rumah dia kecil. Itu yang i'tibar. Yang tu yang kita kena nak ambil. Ni kita tak ambil yang tibar apa, kira duk tanya malam ni malam ke berapa? Malam pertama, malam pertama roti pak sagi dengan ayam kopi lah. Malam kedua roti canai. Malam ketiga baru ada bihun sup dengan giabok sikit. Hak tu kita tak. Hak tu kira nak berderah ya. Tuan, yang kata kematian. Nabi suruh kita tengok macam mana anak-anak yang ditinggalkan oleh dia. Tuan, bila dia meninggal, siapa yang menguruskan mayat dia? Dia berkata anak-anak dia, Ustaz, daripada mula sampai habis.
Kami ni Jawatankuasa ni, kami persatuan, dia ada biro tu, biro kematian ni, kira kami pergi tengok aja. Kami duk tunjuk-tunjuk semua anak dia buat habis. Mula daripada dia mati, koyak kain kapan semua anak dia, mandikan anak dia, lepas tu yang sembahyang anak dia pula jadi imam, lepas tu anak dia lah pula yang baca talqin di kubur. Allah Ustaz. Tuan-tuan, jangan duk kata Ustaz panjang fikir kita, anak aku lagu mana? Abang kat anak kata kalau aku mati lagu mana? Mati baik. Debuh lagu tu ya kat kita. Yang ni kita nak kena fikir, yang ni kita nak kena ambil iktibar, tuan-tuan sekalian. Lepas tu bila jadi macam tu, apa yang kita perlu buat? Ini yang disebutkan seorang pensyair Arab. Dia kata apa? Wa dhikrul insani thani, dia kata. Kita akan ada kehidupan yang kedua selepas daripada kematian. Apa makna dia tuan-tuan sekalian? Syair Arab ni dia kata apa? Dan ini disebut oleh Hamka. Hamka bersebut benda ni ketika mana dia ceramah. Dia kata, jadilah manusia yang orang menganggap dia itu hidup kali yang keduanya. Boleh faham tuan sekalian? Hidup kali kedua dia Pontianak ke apa? Tak, bukan itu maksud dia. Hidup kali yang kedua ni apa? Walaupun dia meninggal, tetapi jasa-jasa dan kebaikan dia sering kali disebutkan oleh orang seolah-olah macam dia hidup lagi. Nabi SAW, tuan-tuan rasa macam mana Nabi? Allah, kita duk rasa Nabi sentiasa hidup dalam kehidupan kita. Betul tak betul? Pasal apa? Pasal Nabi meninggalkan kesan kepada kita. Jasa Nabi cukup banyak. Pasal itulah disebut sebagai kehidupan kali kedua bagi Nabi SAW. Kita sebut tentang Tok Imam, contoh dia. Kan Tok Imam hak ada lah ni, Tok Imam meninggal tu lah. Kan? Tok Imam hak ada hak meninggal tu. Allah, Tok Imam tu bagus. Hujan malam ke apa, orang telefon dia dan nanti pergi tolong. Ya Allah, kami bila tengok Masjid Arakuda ni, kami teringat kat dia Ustaz. Teringat sungguh kat dia. Seolah-olah macam dia hidup lagi. Tuan-tuan nampak tak? Setiap kali sebutan-sebutan itu kita sebut tentang kehidupan dia, pahala mengalir kepada dia. Yang tu yang kata Nabi SAW, man sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan hasanatan fa'alaihi ajruha wa ajru man amila biha. Nabi kata, siapa yang buat satu amalan yang baik dan amalan itu dilihat dan diamalkan oleh orang, maka dia akan dapat pahala. Dan pahala orang yang mengamalkan amalan itu, bila orang tengok dia ni kaki masjid, orang tengok dia disebabkan dia orang mai ke masjid. Dia ni rajin duk nasihatkan orang disebabkan dia orang jadi bagus dengan nasihat dia. Dia ni orang yang tak pernah duduk kata kat orang, tak pernah duduk mengumpat orang, dia orang bagus. Maka orang tengok dia tu, orang jadi seronok dengan dia. Dengan amalan-amalan orang buat tu disebabkan kerana dia yang duk ajak, maka pahala akan dapat kepada dia yang tidak putih-putih Tuhan bagi kepada dia. Itu makna dia. Boleh faham tuan sekalian? Jangan jadi golongan yang kedua. Yang Nabi kata, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang membuka satu jalan yang sayyi'ah, jalan yang tak elok, fa'alaihi wizruha, maka dia akan dapat dosa. Satu dosa untuk dia, dah dia buat benda jahat, satu dosa untuk dia. Wa wizru man amila biha, orang pula pi tengok pula kata dia ni buat dosa, dia pi turut dia. Bila turut dia dah mati dah. Tetapi kesan dan sejarah tingkah laku dan perbuatan yang dia buat sedang diikut dan dibuat oleh orang. Pahala dosa akan sampai kepada dia juga. Tuan-tuan nampak tak benda ni? Kita bagi contoh satu lah. Yang ni saya rajin duk baca dululah waktu dalam khutbah Jumaat tu. Sebab saya tengok orang duk di luar tak masuk dalam masjid. Orang duk di luar tak masuk dalam masjid, duk dengar khutbah kat luar duk sembang tuan sekalian. Dia dengar tak khutbah? Tak dengar. Dengar qomat baru kelang kabut lari mai. Kan? Baru kelang kabut lari mai nak semayang. Dia duduk di luar. Duduk senyap ataupun duduk menyembang di luar tu. Tuan-tuan, tradisi ni mai daripada mana? Mai daripada kita hak dulu tu. Betul tak betul? Waktu kita muda kita berapa tu ya? Kira orang tua-tua duk panggil kita, masuk kan? Tak apa, biar masuk dulu. Kami duduk di luar ni. Tu. Bila habis generasi dah jadi orang tua macam kita dah, mai pula generasi hak muda-muda duduk di luar tu juga. Pasal apa? Pasal dia tengok kita dulu buat perangai macam tu. Bila pok-pok ni pula jadi pok-pok, boleh panggil pok-pok. Kan dengar macam kampung selamat ni punya pok-pok ni. Kan? Kalau dengar depa ni hak duk ada hak muda-muda ni tuan-tuan sekalian, depa pun meringkat dah naik peringkat umur jadi umur yang tua. Depa duduk dalam masjid, takkan nak duduk di luar lagi. Tetapi legasi dan juga jasa buruk-buruk depa tu, ada orang turut tak ada orang turut? Ada orang turut. Tuan-tuan, sebab tu nak buat satu benda fikir bukan untuk kita saja. Benda tu efek dan mudarat dia kepada masyarakat kita yang lain.
kepada orang lain. Semua akan kena. Nak buat benda jahat, jaga elok-elok. Orang duk parti kita. Oh, Tok Haji ni no, kaki maki rupanya. Oleh kerana Tok Haji ni dia maki, ada budak-budak muda, ada anak-anak muda yang melihat dia duk maki, mereka pun turun amalan dia. Walaupun Tok Haji dia duk meninggal, pok-pok ni teruskan dengan caci makian, dosa akan sampai juga kepada dia. Boleh faham tuan sekalian? Itu cerita dia. Nampak je sangat kah? Dah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i kata apa? Dalam sebuah syair dia yang agak merdu, dan syair ini juga menyentuh hati dan perasaan. Mari sama-sama kita dengar. Dia kata, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lail hal ta'ishu ila al-fajri. Satu. Dia kata tazawwad makna dia ziyadah, carilah bekal. Kan kita duk dengar Tok Khatib duk baca wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah taqwa. Jadi Imam Syafi'i guna perkataan ni, tazawwad, carilah bekal, minat taqwa, daripada taqwa, fa innaka la tadri idza janna al-lail hal ta'ishu ila al-fajri. Kerana tak ada siapa pun di kalangan kita yang tahu ketika mana kita dihidupkan pada waktu malam ni, adakah kita boleh hidup lagi sampai pagi esok. Idza janna al-lail, bila malam sudah datang menutup kita, hal ta'ishu ila al-fajri, adakah kamu boleh hidup pada besok pagi? Siapa boleh angkat tangan? Ustaz, saya confirm saya boleh hidup sampai esok pagi. Adakah? Tak ada, tuan-tuan sekalian. Tak ada. Bini kita gerak pagi esok, bang, depa azan lah tu bang. Senyap. Pegang-pegang sejuk lah tuan sekalian. Sejuk. Tengok-tengok mulut nganga lah. Lipas penuh lah mulut dah waktu tu. Mati bidah tuan sekalian. Siapa sangka benda ni? Kita pun tak tahu. Kan? Jadi tak ada siapa boleh sangka. Oleh tu, sebelum kita nak mati malam ni, yang kata tidur ni, sebelum nak tidur, bertakwa banyak-banyak kepada Allah. Buatlah benda baik, tinggal benda yang tak baik. Banyakkanlah kita tambah-tambah bekalan-bekalan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Sebab apa tuan-tuan? Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis ini hadis sahih. Nabi kata, yatba'ul mayyita salasah, akan mengikut antak mayat kita ada 3 benda. Hadis ini cukup popular. Nabi kata, fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid, akan 2 benda tu fayarji' akan kembali 2 benda tu, dia tak tunggu dengan kita di kubur tu. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang akan kekal. Wa yabqa ni baqa ni kekal, yang akan kekal bersama dengan kita. Hak mati ni satu je Nabi kata. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa ma'ahu amaluhu. Nabi kata 2 benda akan balik, iaitulah ahli keluarga dan juga harta benda kita. Semua akan balik. 2 benda ni akan balik. Kita ada pangkat, kita ada darjat, orang tak sebut dah tuan-tuan sekalian. Hang kaya pitara mana pun, harta tidak akan mengiringi kita dalam kubur. Anak-anak ramai macam mana sekalipun, anak-anak tak ada siapa pun yang terjun kena tanam sekali dengan kita. Adakah? Cucu sayang kat Tok Wan punya pasal Tok Wan. Kalau Tok Wan mati, cik pun nak mati sama. Mohong ya. Tu hatta bini sendiri, hatta suami sendiri, hang sayang bilah kat suami hang sayang bilah kat bini hang macam mana pun, matinya dia tak ada pasal kita nak tarik tilam pergi tidur dengan dia di kubur. Tak ada. Kita semua juga akan balik tuan-tuan sekalian. Tak ada. Semua akan balik. Walaupun dengan balik dengan penuh kesedihan. Itulah hakikat dunia. Waman mata fata. Siapa yang meninggal, maka berlalulah dia. Kita hak hidup ini, kita akan meneruskan kehidupan kita. Itu hakikat dia. Yang kedua, harta benda kita. Walaupun dipakai baju kita oleh anak kita, hantar kita ke kubur. Walaupun kereta kita dipakai oleh anak kita, hantar kita ke kubur. Walaupun macam-macam lah harta benda kita, orang hantar kita ke kubur. Tetapi harta benda tu juga akan balik meninggalkan kita. Tinggal payung mengkuang ni. Tu pun kalau ada lagi zaman lah ni. Pi bubuh. Cucuk-cucuk orang tu. Duk lelok tok no. Korang-korang tak kena panas. Dia kata aku tu kat kita. Dan nampak tak? Lah payung mengkuang pun orang tak bubuh pasal orang kerja duk curi. Kan tak bubuh dah, payung mengkuang pun tak bubuh dah tuan sekalian. Yang akan kekal dengan kita, dan Nabi kata wa yabqa amaluh, amalan-amalan kita akan kekal. Buat betul tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan ada kesempatan lah ni buat. Mai duduk di masjid ni, mula-mula dengar azan maghrib tadi ni, pertama benda tuan-tuan nak kena sebut apa dia? Alhamdulillah. Itu amalan. Pasal apa? Pasal ramai orang lain hak Tuhan bagi telinga tapi tak dengar langsung azan.
Kita Tuhan bagi dengar. Ni ada telinga Tuhan bagi dengar. Lepas tu pula habis-habis doa kita duk jawab doa. Angkat tangan kita baca doa pula. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah sampai habis. Hak Nabi kata siapa yang membaca doa itu halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Nabi kata dia adalah orang yang dibenarkan untuk mendapat syafaat aku ketika mana hari kiamat. Itu amalan. Bukan gaduh besar-besar. Tuan-tuan sekalian, hak kecil-kecil ni kita ambil. Kita duk nampak amalan besar-besar. Mangkit sembahyang tahajud no. Kita duk nampak no. Tak, aku amalan kecil-kecil ni aku tak apa tengok. Aku tengok hal besar-besar tu. Sembang berkemai. Dia tak pernah duk mangkit mayang tahajud. Mangkit tengah malam. Mangkit pukul 3. Orang mangkit pukul 5. Dia pukul 3 mangkit lah. Mangkit duk berzikir lah apa. Sampai satu rumah tak boleh lena. Dekat-dekat nak subuh. Terlelap dia. Jaga-jaga maghrib. Tuan sekalian. Lohong asyak digulung pergi sekali. Hang nak kemai sangat. Ambil kecil-kecil sudah lah. Boleh faham tuan sekalian? Macam kita kata cara melawak lah. Orang nak menikah 2, menikah 3 ni. Siapa nak menikah 2, menikah 3? Sunnah ustaz. Hak sunnah tu. Tu yang hang pakai selok pendek tak tutup aurat tu bukan sunnah ke? Nampak? Benda hak kecil-kecil dia tak nampak. Sebab itulah yang disebut oleh Ibnu Hajar Asqalani, dia kata apa? Ahlul hawa. Siapakah orang yang mengikut hawa nafsu? Siapa dia? Orang yang mengutamakan benda sunat hak besar-besar, dia tinggal benda sunat hak kecil-kecil ni. Tak nampak tak? Benda sunat hak kecil-kecil ni dia tinggal. Apa dia benda sunat kecil-kecil? Jumpa orang bagi salam, dia tinggal. Walaupun dia kaki semayang, mangkit tengah malam, tahajud dan sebagainya, rajin baca Quran, tapi pasal apa? Hubungan dia dengan orang dia tak jaga, dia fikir benda ni benda kecil. Senyum dekat orang, benda ni benda kecil. Lepas tu buang tik cicak di atas kapet masjid, benda ni benda kecil. Sampah duk ada di luar masjid, benda ni benda kecil. Dia nampak benda tu kecil, dia duk nampak besar tu. Itulah ahlul hawa, orang yang sering mengikut hawa nafsu dia. Boleh tuan sekalian dekat tu? Lagu tak pernah boleh ni? Baik. Jadi itu di antara dia. Apa dia yang Imam Syafi'i kata apa? Dia kata tazawwad minat taqwa. Carilah bekalan daripada taqwa. Fa innaka la tadri, pasal kita tak tahu idza janna lail hal ta'ishu ila al-fajri, pasal kita hidup lah ni kita tak tahu pagi esok kita nak hidup ataupun tidak. Lepas tu Imam Syafi'i lanjut lagi. Dia kata fakam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak fata, berapa banyak pemuda-pemuda amsa wa asbaha dhahikan. Budak-budak muda ni tuan-tuan sekalian, waktu pagi, waktu petang duk seronok aja. Nampak tak? Bila sebut kata budak muda, dia kira nak seronok aja. Kan? Dia tak tahu rupa-rupanya waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Allahu akbar. Sesungguhnya kain kapan dia telah ditenun oleh para malaikat, sedangkan dia tak tahu kata kain kapan dia telah ditenun dan disediakan. Kita tak tahu orang muda. Kan? Kita di SPU ni tuan-tuan sekalian, dia ada satu grup eksekutif masjid ke apa kan, dia bolang grup tu. Dalam tu pun banyak juga duk cerita tentang kematian ni. Hak mati umur 30, hak mati umur 25, hak mati umur 20. Dia main trend tu lah ni. Dulu umur 70, 80, yang tu benda biasa yang tu. Kan? Lah ni main trend ni, hak mati muda-muda ni tuan-tuan sekalian. Bila cek-cek tengok, rupanya ada darah. Bila cek-cek tengok, darah tinggi. Bila cek-cek tengok, accident. Siapa sangka, tuan-tuan sekalian? Siapa sangka benda tu? Kerana kematian, dia tidak pernah mengenal siapa kita. Hang perempuan ke, hang lelaki ke, hang besar ke, hang kecil ke, hang tua ke, hang muda ke. Bila mati kita main, tuan-tuan sekalian, maka matilah kita. Sama ada kita rela ataupun tidak, maka akan diambil juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nombor 2, Imam Syafi'i kata apa? Fakam min fata. Berapa banyak di kalangan pemuda-pemuda amsa wa asbaha, pada waktu petang dan pada waktu pagi, dhahikan. Dhahikan ni dia seronok, dia duk gelak. Kira seronok aja. Mana dia mau buat benda-benda tak seronok, semua seronok aja. Waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sesungguhnya kain kapan dia telah ditenun oleh para malaikat dalam keadaan dia tidak mengetahui hakikat dia. Kalaulah budak-budak muda tahu kata kain kapan dia tu, tuan-tuan sekalian, malaikat duk tenun, agak-agak dia nak seronok ke tak? Oh, tak seronok lah. Kata ni nama apa? Okey, kain kapan hang siap dah. Bila saya nak pakai? Esok kata. Oh, jam kita. Jam habis kita. Lepas tu pula kata Imam Syafi'i lagi, wa kam min sigari yurtaja tulu umrihim wa qad udkhilat ajsaduhu zalmatal qabri. Berapa banyak min sigar. Sigar ni asal daripada perkataan sarir. Sarir ni kecil. Berapa banyak budak-budak
Yang ketika mana budak dilahirkan, apa pandangan orang tua? Oh, nanti dia besar, nanti aku nak suruh dia jadi, nanti dia besar, nanti dia besar. Kan itu perkataan dia. Pernah tak tuan-tuan ada dengar orang tua, budak ni 2-3 hari mati ya. Ada lagu tu ke? Tak apalah, tunggulah sehari, hari ni dia hidup, esok tak tahu hidup ke tak lagi. Adakah perkataan macam tu? Tak ada. Sebab semua orang yurtaja, raja, semua orang mengharapkan budak ataupun bayi yang kecil yang dilahirkan itu tulu umrihim, dia akan hidup lama. Boleh faham tuan sekalian? Tok Wan nak duk pegang cucu tu, Allah cucu, aku nak tunggu hang besar pun tak tahulah. Agak-agak Tok Wan boleh tengok ke tak hang tak lagi. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, Tok Wan yang tengok dia mati. Tuan-tuan nampak tak benda tu? Dia duk ingatkan nanti bila hang besar aku tak tahulah, aku boleh tengok hang tak lagi. Apa makna dia? Tok Wan dah tua dah, Tok Wan mungkin mati awal pada hang. Tak tuan sekalian. Saya sebut hari tu Syafiq Ahmad ke, pemain bola Kedah ni kan. Anak dia meninggal tu. Siapa sangka baru umur berapa bulan meninggal tuan sekalian. Cucu kita pun ada hak meninggal. Duk dalam perut, duk terajang-terajang perut mak dia, tiba-tiba keluar tuan sekalian. Doktor tarik-tarik tak bunyi suara apa, doktor kutir pun tak bunyi suara apa, cek-cek nadi, cek-cek jantung, rupanya meninggal tuan-tuan sekalian. Mai habang kat Tok Wan ni. Tok Wan duk tunggu di luar sampai tak lena 2 hari 2 malam. Masjid tak mai dah waktu tu. Tak lena, duk jaga nak menantu nak keluar mai, menantu sulung punya pasal. Tengok doktor mai habang-habang, dia kata mana ayah dia? Allah, ayah tak ada, ayah kerja, tak ada nak mai apa semua. Lepas tu siapa waris kepada depa ni? Saya ni apa nama, saya cucu kepada ni, saya Tok Wan pada cucu ni. Dan apa hak yang banak ni menantu saya. Haji sabar-sabar Haji. Siapa? Cucu Haji meninggal Haji. Allahu Akbar. Tuan-tuan nak kata apa? Tak nak kata apa waktu tu? Kan? Dalam grup kampung ni pakai duk ucap terima kasih. Tahniah lah. Tahniah datuk cucu ni. Tengok meninggal tuan-tuan sekalian. Telefon pengerusi. Hampa tolong sat korek kapan apa nama korek liang sat. Cucu aku nak balik nanti. Aku nak tanam tahun ni. Tuan-tuan, apa perasaan kita? Yang bila keluar tu kita duk ingat cucu aku keluar ni ladang sawit hak duk ada aku nak bagi kat dia. Lembu-lembu hak aku bela tu semua aku nak bagi kat dia. Nampak tak sekalian? Kita duk fikirlah. Yurtaja umrihim, tulu umrihim. Maknanya kita mengharapkan dia tu hidup lama. Tetapi sayangnya kehidupan dia hanya singkat. Kita yang duk harap dia nak hidup lama, tiba-tiba kita pula hidup lama tak mati-mati. Siapa sangka? Boleh faham tuan sekalian? Itu yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i. Dia kata apa? Waqad udkhilat ajsaduhum zalmatal qabri. Sesungguhnya kita melihat jasad dia itu telah dimasukkan di dalam kegelapan kubur. Nampak cucu kita ni duk teriak kita ni. Kata aku dah buat rumah untuk hang. Nanti hang boleh menikah, nanti hang duduklah. Kita duk fikir depan tu. Duit aku dah ada dah, aku nak beli kereta kat hang. Tanah duk ada dah, aku nak bubuh nama hang. Aku tak ada orang lain, hang lah cucu aku. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, kita nampak cucu kita diusung pelan-pelan masuk ke dalam kegelapan kubur. Tinggallah dia seorang-seorang. Kita tak sangka benda ni benda yang di luar jangkaan manusia, tetapi di dalam rahsia Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i kata lagi, wa kam min arus zainuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Allah, yang ni pun satu lagi cerita sedih juga. Wa kam min arus, berapa banyak di kalangan arus. Arus ni tuan-tuan, arus apa dia? Kan kita bila orang bagi kad kat kita kata apa? Walimatul urus. Dia walimatul arus kalau betul dia tu. Al-arusah kan, pengantin. Berapa banyak wa kam min arusin zainuha li zawjiha. Berapa banyak pengantin-pengantin yang telah mendandankan diri dia. Zainuha, zain ni apa dia? Berhias. Li zawjiha, dia dah berhias untuk pasangan dia. Duk tunggu di rumah dah. Segala kelengkapan kahwin pakat duk beli dah tuan sekalian. Beli di apa? A to Z apa kan nama tempat tu. Kita pun baru tahu hari ni. Pakat beli dah tuan sekalian. Beli dah tak di rumah tu. Rupa-rupanya bila dengar no rombongan daripada sana hak nak main Minang ni dah sampai dah. Tak dan sampai di rumah tuan-tuan sekalian, sampai di traffic light depan tu aja accident, meninggal tuan-tuan. Siapa sangka? Kan kita tengok macam mana kisah yang berlaku di Kuala Kedah ke apa dulu ni. Kan beli siap dah kad kenuri tu hantar pergi kat orang lah.
mai hari kedua sebelum kenduri, tengok suami dia pilot ke apa ke suami, jatuh ke terbang ke helikopter ke jatuh tuan sekalian, meninggal. Saya ada seorang sahabat, kalau tuan-tuan kenal Ustaz Yazid Saleh, Allah Ta'ala uji dia. Dia ni pakar Al-Quran di Pulau Pinang. Dia kecil mana Ustaz Yazid ni, kurih tu. Tapi saya bukan kecil mana. Tuan-tuan kata, oh Ustaz ni kecil mana ke apa ke? Kan kadang-kadang mulut jemaah ni pun boleh tahan ya. Kata Ustaz dulu main sikit punya badan tu, disebut badan tu disebut tu dot tu, bukan badan, dot badan bunyi tu. Oh kasar buat ni. Oh dia tahu Ustaz main tu badan besar lah, kuih pasal apa? Cik maneh kan, cik maneh tengok cara muka dia bubuh lagu tu, tak tanya kita lagi. Dak kot, tak kau Ustaz kecil maneh nampak muda lagi. Oh kalau tak kecil maneh tik ketum ni, tik ketum dia kata kat kita. Kau ajar cuy. Dia kata Ustaz tik ketum, boh bilah apa pun kan. Entah dia Ustaz Yazid ni, isteri meninggal. Jadi dia duk jaga isteri dia. Isteri meninggal. Waktu isteri sakit tu jaga. Kena kemo, isteri dia ada barah tu. Kena ada kanser. Kan dia duk jaga isteri dia. Pi haji sekali dengan saya. Duk dibuat haji tu sambil duk teringat. Sat-sat telefon balik main macam mana mak lah apa semua duk tanya aku tu. Lepas tu pula selang daripada 6 bulan atau selang setahun lepas daripada tu, anak dia pula dia seronok. Boh dalam grup kata alhamdulillah saya nak panggil kenuri semua kawan-kawan apa semua ni. Dia seronok ni. Anak dia nak menikah. Tuan-tuan, anak dia nak menikah dengan orang Kelantan. Beli siap dah semua, nak tunggu hari jadi je. Hari jadi je. Tiba-tiba anak ni juga mengikut jejak langkah ibu dia, penyakit yang sama, kanser. Tak ada siapa pun tahu. Allah, kesian. Hak nak jadi menantu dia orang Kelantan tu menangis tuan-tuan sekalian. Akad nikah dah tunggu nak buat kenuri ya. Dia dah menghiaskan diri dia untuk zaujiha, untuk pasangan dia. Tapi apakan daya, Allah Ta'ala, kederaan Allah Ta'ala melebihi di atas segala perancangan-perancangan kita. Siapa sangka tuan sekalian? Di Indonesia, saya tengok ada satu video tu dia tunjuk. Tengah duk bersanding bagus di atas tu. Bersanding kawah lelaki ni nampak muka serba tak larat, nak pejam mata, tak pejam mata, jatuh lentok. Jatuh mati tuan-tuan sekalian. Nu atas pelamin tu. Oh, siapa sangka kira tuan-tuan boleh menikah sampai kelar ni, kira alhamdulillah. Kan, saya baiklah balik lagi. Kan, tu ajah kat belakang dia kata, tu abang no, abang sihat dia hidup sampai kelar you know. Duk ingat hari tu atas pelamin serba nak mati dah. Dia bawa kita lagu tu. Allah, bukan nak mati. Malam tu aku tak lena, tahu tak? Kan, pasal tu aku lena. Tu penanda tu panjang bunyi. Kan. Baik, kita berhabis ni. Wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Orang yang wa kam min arus zainuha li zawjiha. Berapa banyak di kalangan pengantin-pengantin yang telah bersiap untuk memperhiaskan diri dia kepada pasangan dia. Wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Rupa-rupanya pasangan mereka ataupun dia itu telah dicabut nyawa mereka pada malam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri bukan maksud Lailatul Qadar macam malam bulan Ramadan tu. Lailatul Qadri makna dia al-qadar ini malam yang telah ditetapkan. Malam tu dia meninggal. Itu cerita dia. Baik, yang seterusnya yang terakhir. Kita berhenti awal ikut. Wa kam min sahih. Sahih ni lawan dia illah. Sahih ni sihat. Wa kam min sahihin mata min ghairi illah. Wa kam min alil asha hina min ad-dahri. Yang ni pun pelik tuan sekalian. Imam Syafi'i kata wa kam min sahih, berapa banyak orang yang sihat. Sahih itu sihat. Berapa banyak orang yang sihat mata min ghairi illah, mati dalam keadaan tak ada sebab. Dia mati pasal apa? Tak tahu, duk tengok dalam kuliah tu nampak sobat lena, rupanya mati. Jaga elok jangan duk lena waktu ni. Kan nampak bagus punya duk menyandang elok, duk angkat sila panggung apa semua tu. Kita pun biar api ya. Orang dah komat dah, duk tak bangkit lagi. Gerak meloreh jatuh. Rupanya KO dah. Kan out of service dah dia pun. Kan? Ni bukan saya kata, Imam Syafi'i kata. Kalau tuan-tuan nak marah saya, marah Imam Syafi'i ya. Wa kam min sahih, berapa banyak orang yang sihat mata min ghairi illah, mati dalam keadaan tidak mempunyai sebab. Pergi kat doktor buat postmortem apa semua tu, doktor kata
Doktor dia akan bagi jawapan satu ya. Dia kata paru-paru jangkitan kuman ke apa, yang tu ya. Dia kena ada jawapan juga. Dia tak boleh kata ish kami tak jumpa. Dia tak boleh kata lagu tu. Dia kena habang ada ya. Siapa ni? Dia tertelan apa nama sepanah hidup ke apa ke. Bubuh bila apa pun kan. Dia mesti lagu tu lah. Mesti ada jawapan dia juga. Kan? Satu. Yang kedua, yang ni yang cantik ni. Wa kam min alil. Alil ni makna dia orang yang sakit. Sahih lawan dia il ataupun alil. Alil ni wa kam min alil asha hina min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sakit seorang nak mati tapi hidup lagi lama. Betul tak tuan? Aku tak larat ada. Tengok-tengok masuk hospital. Bini hantar dekat apa nama pengurusi. Tolong Ustaz, doa Ustaz, baca Yasin Ustaz dekat suami saya. Pasal apa? Kata doa ICU dah. Pakat baca Yasin. Rupanya Yasin tu kali yang ke-37 tak mati-mati lagi. Dan nampak lah. Kan, kita teruk dah, nampak teruk dah. Pakai pun orang kata apa, pakai mesin pembantu tu nampak tet, lagi bunyi tet. Kita pun duduk pergi tengok kok luar, tak boleh masuk dalam. Tengok kok luar sembang, macam mana ni? Tak tahu, doktor kata dia dah tak kuat dah badan dia, kalau mesin tu cabut dia mati. Oh ya ke? Kita pun balik-balik rumah tu, tengok-tengok esok duk kena roti canai bagus memang. Kemarin hang bukan kena sakit ke apa? Dia kata alhamdulillah, aku sihat balik. Sampai orang hak baca Yasin 36 kali bebai, dia yang mati. Pasal baca Yasin kat kawan ni. Awak tak mati-mati ni. Tuan-tuan nampak tak? Ada tak ada ke tu? Belungguk cerita dia. Kau belah arah kuda ni jadi ke tu? Dia duk fikir aku baca Yasin 36, dia ni tak mati-mati, duk fikir sakit-sakit kepala, tengok-tengok mati je lah tu ya. Dah pun keluar-keluar duk fikir dia ni tak mati, lori tanah kepala merah pergi belah dia mati awal. Jangan sangka kita pergi ziarah orang hak sakit, kita duk tengok dia macam nak mati awal. Jangan, kemungkinan kita telah ditunggu oleh malaikat di pintu hospital tu. Kan? Tapi abang dia minta maaf banyak-banyak lah. Abang duduk sembang kawan-kawan, aku duduk nampak dia tahu macam tak lama lah. Pasal apa? Dah nampak dah hidung dia dah mula turun dah tu. Telinga pun mula turun. Aku nampak muka, oh ya ke? Okey. Dia pun keluar lagu duk start mutu dia tangkap dada dah. Tahu pasal apa ni? Tangkap dada. Mati atas mutu tu ya. Rupa-rupanya kawan hak dia kata nak mati itulah yang sembahyangkan mayat dia. Siapa sangka tuan-tuan? Ya Allah tabarakallah. Boleh nak? Oleh tu tuan-tuan, sama-samalah kita berdoa. Mudah-mudahan mati dalam keadaan yang baik. Mati dalam keadaan yang baik. Doa yang kita duk baca. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kurniakan kepada kami keselamatan dalam agama. Kita nak beragama, biarlah agama tu selamat untuk diri kita, selamat untuk keluarga, untuk masyarakat kita. Tuan-tuan, nak jadi orang yang ada agama ni. Lepas tu apa dia? Wa'afiatan fil jasad. Bagilah kesihatan kepada kami pada jasad kami. Wa ziyadatan fil ilm. Ya Allah, tambahkanlah ilmu-ilmu kepada kami. Wa barakatan fil rizq. Bagilah keberkatan pada rezeki kami. Wa taubatan qablal maut. Ya Allah, bagilah kami sempat untuk bertaubat sebelum daripada kematian kami. Itu cerita dia. Wa rahmatan indal maut. Ya Allah, bagilah kasih sayangmu ketika mana kami menghadapi sakaratul maut. Kalau Tuhan tak kasih kat kita, tuan-tuan, teruk yang kita nak mati ni. Hatta Nabi SAW sendiri pun teruk. Nabi pun teruk. Aisyah kata apa? Aku dengar ni, Nabi ni duduk bergerak kepala dia di dada Aisyah, tuan-tuan sekalian. Nabi duduk bergerak dada dia. Nak habang kata apa? Nyawa ketika mana nak dicabut daripada jasad kita cukup teruk. Cukup teruk. Sayyidina Umar Al-Khattab. Saya pernah baca kepada tuan-tuan dulu, saya pernah main cerita bab kematian kat tuan-tuan ni. Sayyidina Umar kata apa? Umpama kematian, saat-saat menemui kematian itu macam mana? Iaitulah diletakkan satu kain yang basah. Kain yang basah, kita pi hampak kepada satu pokok yang berduri. Kita buka kain yang basah, kita pi hampak kepada satu pokok yang berduri. Dan kita rentak kain tu dengan sekuat-kuatnya, tuan-tuan sekalian. Duri itu akan tercabut, kain tu juga akan koyak. Macam itulah diumpamakan Allah Ta'ala suruh malaikat duk cabut-cabut nyawa kita ni. Sangkut kain, sangkut rentak. Allahu Akbar. Itulah nyawa kita. Sangkut rentak. Tuan-tuan, bayangkan macam tu. Lah tu duduk bayang nyawa lah, nampak macam kasar sangat. Tuan-tuan bayang selumbang sudah ada di tangan tuan-tuan tu. Selumbang tarik sangkut. Macam mana tuan? Allah, dia pedih tak sangka lah. Kan? Ataupun mata kai terlekat di lubang hidung. Contoh betul lah. Bagi mudah nampak okay? Mata kai terlekat di lubang hidung.
Kita nak cabut tak boleh pasal mata kail tu di depan dia tu dia ada kan. Dia duduk sangkut logo tu nak cabut cara tak boleh, betul? Rentam. Rentak oi sakit. Rentak lagi tak boleh. Lain-lain kali dengan hidung pun koyak gitu ya. Rongak habis-habis hidung. Itulah diumpamakan saat kematian dicabut oleh malaikat maut. Tuan, ada sebuah hadis yang panjang riwayat Imam Ahmad. Hadis yang panjang riwayat Imam Ahmad. Yang ni menceritakan tentang detail macam mana saat malaikat mai dekat kita sebelum nak mati, malaikat apa yang mai, macam mana cara malaikat tu cabut nyawa, macam mana nyawa kita nanti keluar, lepas tu roh kita itu akan dibawa ke mana, lepas tu bila roh kita akan dikembalikan ke jasad kita yang telah ada dalam kubur, lepas tu apakah soalan-soalan yang bakal ditanya, semuanya tu ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Bila ustaz nak baca ni, tengoklah. Bukan malam ni kan, tuan-tuan lagu duk buka nak tulis dia jangan malam ni saya nak balik awal. Kalau saya baca saya pergi pukul 10 kita berhenti kan, jangan nanti bila ni insya-Allah tengoklah. Tuan 10 tahun lagi 10 tahun lagi baru kita main pula kalau saya hidup lagi, tapi yang pastinya tuan-tuanlah mati dulu pada saya. Boleh lah, cukup mandi lah, cukup insya-Allah tuan sekalian. Jadi terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan pada malam ni, dan kita akan sambung lagi insya-Allah lah. Ada masa nanti insya-Allah kita akan sambung. Saya memang berhajat dan teringin sangat untuk kita nak baca. Dia dalam hadis ni, hadis yang panjang, dia ada dua lain. Dia ada dua versi. Satu versi Abdul Mukmin, hamba yang beriman, macam mana dia meninggal. Mudahnya dia meninggal macam mana tuan-tuan sekalian. Yang kedua Abdul Kafir, iaitu hamba yang kufur kepada Allah. Betapa susahnya nyawa untuk nak dicabut oleh malaikat maut. Tuan, benda ni akan cerita. Saya tak mau nak ambil kata-kata daripada siapa-siapa, saya tak mau. Saya cuma nak ambil piau. Saya nak ambil yang betul-betul solid, yang betul-betul solid dan juga betul-betul yang orang kata apa, betul-betul benar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita mai kat kita. Bila kita dengar mai daripada Nabi, kita tidak akan rasa ragu-ragu lagi apa yang telah disebut oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sikit lagi saya nak tambah, sikit lagi. Apakah persiapan untuk kita menghadapi kematian? Ini kita ambil satu. Nombor satu, perbanyakkanlah taubat dalam kehidupan kita. Bertaubat kepada Allah. Boleh faham tuan sekalian? Kembali. Taubat ni maksud dia taba ilallah, kembali kepada Allah. Lepas semayang kita duk angkat tangan, lepas ambil ayat semayang, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang-orang yang bertaubat kepada kamu. Doa tu kita baca. Lepas semayang, istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan sekalian, tahsinus salat. Semayang kita buat bagi elok. Semayang kita, semayang fardu buat bagi elok tuan sekalian, buat bagi elok. Bacaan kita dalam semayang, angkat takbir kita, qiyam kita, tasbih kita, rokok kita, sujud kita, tahiyat kita, betul bagi elok. Kan? Pergi jumpa tok imam ke, jumpa ustaz mana-mana ke tuan-tuan sekalian. Ustaz tolong dengar ustaz, saya nak baca tahiyat betul tak betul? Baca. Saya nak baca doa qunut betul tak betul? Bagi baca. Tuan sekalian, sekurang-kurangnya kita meninggal celah-celah tu dalam keadaan kita sedang tahsinus salah, kita sedang perbaiki semayang kita. Allah Ta'ala tahu, hang berusaha nak bagi jadi bagus, insya-Allah aku akan terima. Tuhan tahu. Jangan kita duk rasa semayang kita betul. Fa innaka ta'di duk ketak-ketak tak habis-habis lagi duk baca doa qunut tu. Jangan macam tu. Baca bagi elok. Boleh faham nah? Tu. Yang ketiga, iaitu tunaikan hutang. Mula daripada sekarang bayar hutang belan-belan lah. Pergi cari kawan-kawan, abang nak ambil kat hang dulu lah. Apa dek? RM50. Tak apa, ambil lah dulu. Hang hutang aku RM50,000 je bukan RM50. Tak apa lah, ambil RM50,000 tu. Hak RM50, RM49,000 berapa tu, nanti aku bayar. Tengok tak ada nak bayar. Sekurang-kurangnya kita ada usaha untuk nak bayar. Baik. Yang keempat, tambah sedekah jariah. Sedekah jariah kena tambah. Pasal apa tuan-tuan? Kerana innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu dia akan menghapuskan segala kejahatan, segala dosa-dosa kita. Apa sedekah jariah ni? Tuan-tuan bagi kepada orang manfaatkan. Macam masjid kita ni, dia nak buat apa? Dia nak buat tanah kubur. Masjid kita nak buat apa? Ni kapet nak tukar baru. Masjid kita nak buat apa? Ni duit api, duit elektrik apa semua tu. Duit kipas kapal terbang tu, kan? Hak tu pun tak ada orang nak bayar. Kita ambil, kata, ni saya nak bayar tiket hak kipas helikopter ni saya nak bayar tiap bulan. Main rumah saya. Berapa sebulan? Sebulan 2,000, pergi cari orang lain.
Dengar pergi cari orang lain. Aku tak mau ambil kipas kecil. Ni kecil tak apa. Ni berapa? 200. 200 aku boleh bayar. Tak apa, sikit pun tak apa. Janji amalan jariah tu dia boleh berpanjangan sampai bila. Benda tu kita nak dapat, tuan-tuan. Kita duk meninggal, benda ni duk main. Saham tu nanti duk main. Boleh faham tuan sekalian? Yang tu kita nak. Baik, yang kelima. Tilik 4 jawapan kita untuk bertemu ataupun untuk kita berada di padang mahsyar. Apa empat jawapan ni? Soalan yang Tuhan bagi kepada kita. Yang pertama Allah Ta'ala Nabi SAW Nabi kata apa? An umrihi fima afna. Umur kita banyak mana kita habiskan, ke mana kita habiskan. Itu kita nak muhasabah. Saya lah ustaz umur 70. Haji semayang umur apa? Semayang umur 65 ustaz. Maknanya baru 5 tahun kita semayang. Jadi hak yang 55 lagi macam mana haji? Itulah ustaz. Cari jalan untuk kita nak cover, nak top up balik ataupun nak tutup balik hak umur kita hak lama tu. Macam mana cara dia? Baca Quran bagi banyak. Macam mana cara dia? Tuan-tuan, dengar mai kuliah kita, dengar fadail yang dibacakan kitab-kitab kepada kita. Ambil kelebihan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimah tu yang berat timbangan Allah Ta'ala. Kita ambil yang tu lah. Sebab benda tu berat. Sebut sikit je tapi benda tu berat. Lepas tu apa lagi tuan-tuan sekalian? Yang kata Lailatul Qadar tu. Aku duduk dekat pula tadi nampak slow dah kan. Patutlah pun tuan-tuan, tadi nak nampak lagu tu nak berhenti tengok slow. Lagu tu dia deras pula kan. Lailatul Qadar kan khairu min alfi syahr. Yang pahala dia satu malam kalau kita dapat lebih baik daripada 1000 bulan. Ambil lah yang tu. Tu kita cari akal yang macam tu, ambil tuan sekalian. Lepas tu orang yang pergi buat umrah, siapa yang pergi buat umrah, lepas tu boleh semayang di Masjid Quba, ambil amalan-amalan tu. Benda-benda yang itu kita ambil. Ni amalan hak kita tengok. Ini kita cerdik ni. Amalan hak kecil tapi pulangan yang besar daripada amalan besar tapi dapat kecil. Tu cerita dia. Itu nombor 1. Nombor 2, an umrihi fima afna, an jasadihi fima ablah. Tuhan bagi kat kita tangan, kaki, mulut, mata apa semua, kita habis kot mana? Tangan aku hari ni banyak mana benda baik aku buat. Yang tu kita nak kena fikir. Hari ni tak buat benda baik lagi ni. Pi buatlah benda baik. Kan pi cuci bilik air masjid ke, ataupun pi cabut sampah, pi cabut rumput ke apa ke. Banyak buat ni. Jangan duk kira tulis nombor ekor banyak. Contoh lagu tu. Tak apa nak angguk mak. Contoh. Lepas tu apa dia? Tentang harta. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Harta kita mai daripada mana? Ke mana kita habiskan harta kita? Fikir masuklah rumah ni. Banyak harta aku no. Aku nak pergi taman mana harta aku? Tanya pengurusi, tengok pengurusi dalam masjid kita ni ada, dalam qaryah kita ada orang miskin tak? Ada. Awak siapa? Dak ni nak jual ni enjin kapal terbang ni, enjin kapal terbang dalam rumah. Enjin kapal terbang ni bukan nak buat apa pun, dia kata nak jual, lepas tu duit tu nak bagi orang miskin. Yang tu ke mana harta itu kita belanjakan? Itu 4 soalan nak kena fikir tu. Yang keempat, an ilmihi madza amila bih, tentang ilmu, kepandaian, kemahiran, ke mana kita amalkan. Hang pandai apa? Hang pandai tukang. Agak-agak hang buat tukang tu ada muhung orang tak? Rumah ni berapa? Hang pun buat rumah ni kira 20,000. Rupa-rupanya duk beli barang, beli pasir apa semua tu 3,000 ya. Hang pi cedok kat atas bagi duk berkena kawan ni. Jaga elok-elok tuan sekalian. Benda-benda macam tu. Hang kerja apa? Kerja duk cop ni, surat tanah apa semua ni. Berapa banyak surat tanah hak tak betul aku cop juga. Yang tu kita nak kena fikir sebelum kita nak mati. Kalau ada macam tu, bertaubat banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tunjuk ajar kepada manusia tentang agama. Mau tak mau, kita menjadi pendakwah. Pendakwah bukan kerja ustaz saja, tetapi semua orang mesti menghidupkan dakwah, tuan-tuan sekalian. Ajak orang juga tentang agama. Paling-paling tidak, keluarga kita di rumah kita kena ajak. Pasal apa? Pasal sekurang-kurangnya bila kita meninggal, mereka dapat hidup beragama. Itulah yang akan menghidupkan kubur kita dan alam akhirat kita. Kan bila kita meninggal orang sebut Allah dia tu duk pesan kat aku semayang jangan tinggal. Ya ke? Tuan-tuan, yang tu je. Sampai kelar aku semayang, alhamdulillah pahala dapat kat dia. Lepas tu yang keberapa lagi? Yang ketujuh, tanggungjawab kepada keluarga kita jangan kita abaikan. Tuan-tuan sekalian, anak kita ajak tentang agama. Tasmik dia Quran kan. Umur 3 tahun pi hantar pi mengaji Quran ke apa ke sampai tahu. Tuan-tuan, itu benda-benda macam tu. Sebab apa? Itu persediaan untuk kita menghadapi kematian. Lepas itu pula yang ke-8, yang terakhir, taat kepada Allah dan istiqamah di dalam ketaatan. Tuan-tuan rajin main ke masjid,
Amantu billah summa istaqim. Ya Allah, aku beriman kepada Allah, bagilah ketaatan kepada aku dan istiqamah kepada aku. Kan dalam doa yang kita rajin duk baca, Tok Imam rajin duk baca, Rabbana la tuzigh qulubana. Pernah dengar ayat tu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah bolak-balikkan hati kami dah. Makna dia, kami boleh mai ke masjid, ya Allah, jangan cabut perasaan tak mau mai ke masjid dah. Ba'da idh hadaitana, selepas kami dapat hidayah, boleh mai masjid, boleh baca Quran, boleh buat baik, boleh hajak orang tentang agama, biarlah benda tu istiqamah. Itu doa yang kita minta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah hati kami kepada agama kamu dan di dalam ketaatan kepada kamu. Itu doa-doa yang perlu kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Mohon maaf terkasar bahasa, terlajak bicara, terlanjur kata. Sekian dan demikianlah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.